Testing. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita mulakan dahulu kelas kita sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Soal cikgu jelas ha? Okey, pada sesi yang lepas kita dah masuk tajuk tak balik payah. Okay. Pada sesi yang lepas kita cikgu dah terangkan berkenaan dengan konsep garis lurus. Seperti mana sedia maklum bahawa garis lurus adalah sambungan kepada tajuk di tingkatan 2, iaitu tajuk apa? Tajuk koordinat dan graf fungsi, tak cikgu. Koordinat tu berkenaan dengan graf di mana paksi X dan paksi Y, dan graf fungsi pun melibatkan benda yang sama. Jadi untuk garis lurus ni dia berkenaan dengan graf fungsi. Cikgu tambah sikit daripada minggu lepas. Dia graf fungsi yang lurus lah, garis dia, sebab tu dia kata tajuk dia garis lurus. Okey, cikgu padam ni. Okey, kalau soal cikgu tak jelas, beritahu noh. Okey, di bawah tajuk kita sentuh sikitlah cikgu. Sebelum kita start, kita stretching sikit, warming up dulu. Okey, garis lurus. Okey, dia ada sambungan kepada tajuk yang lepas yang di tingkatan 2, iaitu koordinat dan graf fungsi. Pada minggu lepas di bawah tajuk garis lurus ni dia sama je, paksi X, paksi Y menegak, manakala paksi X mendatar. Okey, di bawah tajuk tingkatan 2 graf fungsi dia ada banyak jenis graf lah. Ada graf lengkup, ada graf bentuk U, ada graf bentuk S, ada graf bentuk C. Okey, di bawah tajuk garis lurus ni dia adalah graf di mana garis dia lurus. Dia tak lengkuk-lengkuk lah. Dia garis, sama ada garisan tu, tak kisah garisan dia lurus macam ni ataupun lurus macam ni, ataupun lurus macam ni, condong sikit, ataupun dia, yang penting syarat dia di bawah garis lurus ni, dia graf dia bentuk garis lurus lah. Sebab di sini kita akan tahu lah di mana dia punya dia ada nilai X, nilai Y, dia ada pintasan X dan pintasan Y. Apa dia? Y sama dengan MX, M dan C. Apa tu M, ada tu, apa tu Y, apa tu X. Jadi kita dah belajar di bawah sebelum ni, di mana garis lurus dia ada satu kita panggil persamaan. Okey, persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan ni dia berkenaan dengan persamaan linear. Persamaan ni bila sebut, kalau kamu ingat tajuk tingkatan apa? Persamaan linear tingkatan 2 kan? Tingkatan 1. Okey, di bawah persamaan ni kita cerita sikit tentang salah silah dia lah sebelum cikgu cerita, sebab dia saling berkait. Di bawah tajuk persamaan linear, okey, di bawah tajuk persamaan linear kita dah belajar dah konsep apa dia persamaan linear. Persamaan linear ni maksudnya ada nilai di kiri. Persamaan linear ni maksudnya ungkapan algebra. Contohnya 10pi tambah 3. Ini kita panggil persamaan apa? Ungkapan algebra. Apabila dia ada sama dengan, contoh sama dengan 3, sama dengan 2, maka dia dah daripada ungkapan algebra menjadi persamaan linear. Okey. Di bawah tajuk garis lurus, benda yang kamu kena hafal dan kena ingat adalah persamaan garis lurus lah. Apa tu persamaan garis lurus? Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Yang ni kena ingat dan kena hafal, wajib lah. Sebelum kita pergi secara detail tajuk ni, yang ni kena ingat lah. Nanti boleh buka ulang kaji di video-video cikgu sebelum ni untuk mengetahui lah secara detail. Cikgu dah terangkan secara detail apa itu Y. Y ni adalah nilai Y, sesuatu koordinat
koordinat yang diberikan untuk menghasilkan graf ni, dia akan ada nilai x dan nilai y. Maka nilai x ni adalah nilai y, manakala ini adalah nilai x. Okey. M ni apa dia? M pada M adalah kecerunan, betul. M adalah kecerunan. Kecerunan ni apa maksud kecerunan? Kecerunan ni maksudnya dia boleh jadi, M ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif, ataupun nilai dia akan jadi sama dengan kosong, sama dengan 1. Dia tak akan jadi kosong, dia akan jadi 1. Sama ada positif atau negatif. Dia bergantung kepada jenis graf. Biasanya graf yang menegak, naik, menegak macam ni, biasanya dia positif. Graf tu positif, M dia, kecerunan dia. Tapi kalau graf dia menurun macam ni, biasanya graf tu, kecerunan dia akan jadi negatif. Okey, setiap graf yang ada ni, yang kita lukis, mesti dia akan menyentuh salah satu paksi Y. Okey, walaupun graf ni nampak tak menyentuh kan, kalau kita sambung saja graf ni, dia akan menyentuh di paksi Y. Maka C ni adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y ni maksudnya pada kedudukan paksi Y di manakah graf ni akan menyentuh. Itu maksudnya pintasan. Pintasan ni dia dari perkataan lintasan ataupun melintas. Kalau sebenarnya melintas di paksi Y. Maksudnya setiap persamaan tu dia ada Y dia di manalah. Okey, jadi kena ingat Y sama dengan mx tambah c. Jadi kita tengok pada contoh latihan kita dah buat pada sesi yang lepas kan. Contoh-contoh macam mana nak cari nilai M, macam nak tukarkan persamaan, sesuatu persamaan menjadi Y sama dengan mx tambah c. Kita tengok. Okey, pada sesi yang lepas cikgu dah terangkan. Okey, untuk soalan ni tentukan kecerunan pintasan Y. Okey, tak ada masalah. Ini kita boleh cari terus. Y, okey, Y sama dengan mx tambah c. Maksudnya yang belakang ni adalah c lah, pintasan Y. Okey, hari ni cikgu nak terangkan apakah perkaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk ax tambah by sama dengan c, ataupun x per a tambah y per b sama dengan 1, dengan y sama dengan mx tambah c. Okey, y sama dengan mx tambah c ni adalah core dia. Okey, daripada ni adalah asas dia. Y sama dengan mx tambah c adalah asas. Bagaimana kita nak mengubah asas ni kepada dalam format ax tambah by? Kenapa letak ax tambah by? Maksudnya a itu maksudnya a dengan b ni adalah nombor yang adalah apa kita panggil? Adalah nombor yang akan berubah-ubah. Nombor yang akan berubah-ubah lah, bergantung pada jenis soalan. Kita tengok dulu. Sama juga maksudnya x per a tambah y per b, maksudnya dalam bentuk pecahan. Ni dalam bentuk pecahan. Kita tengok contoh. Okey, contoh 3. Bagaimana kita nak menukarkan persamaan garis lurus, iaitu persamaan apa? Y sama dengan mx tambah c dalam bentuk ax tambah by sama dengan c, ataupun x per a tambah y per b sama dengan 1 kepada bentuk y sama dengan okey, atau sebaliknya. Okey, cikgu ambil satu contoh. Okey, cikgu ambil contoh ni, contoh 3. Okey, untuk soalan ni dia berkait, dia ada konsep dia, asas dia, konsep dia adalah persamaan linear. Okey, konsep persamaan linear kita kena ingat betul-betul konsep persamaan linear ni. Sekejap lagi cikgu terangkan sikit berkenaan dengan persamaan linear. Okey. Okey.
kalau kita tengok sini, dia kata bagaimana kalau kita nak tukarkan dan y sama dengan mx tambah c menjadi ax. Okey, ax tambah by sama dengan c, ataupun x per a tambah y per b sama dengan 1. Okey, ni kita kena guna kaedah persamaan linear. Okey, dalam sebelum tu lah. Okey, dalam persamaan linear. Okey, ni siapa yang dah ingat, alhamdulillah. Konsep persamaan linear. Konsep dia. Okey, dalam konsep persamaan linear kamu belajar dulu. Okey, nilai sama dengan kan. Okey, positif bila kita pindah akan jadi negatif. Negatif akan jadi positif. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab. Kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Kuasa 3 akan jadi punca kuasa 3. Okey, ini segi konsep dia. Kita pergi lah. Okey, cikgu suka guna kaedah persamaan linear daripada guna kaedah macam ni. Okey, dia kata tukarkan persamaan garis lurus. Okey, dia bagi satu persamaan. Okey, persamaan ini, okey, kalau sebelum ni persamaan yang diberikan, dia nyatakan, okey, daripada persamaan yang diberikan ni, contohnya 2x tambah 3y sama dengan 12, tukarkan kepada y sama dengan mx tambah c. Okey, y sama dengan mx tambah c. Okey, kalau nak, okey, soalan pertama, okey, kita tukarkan kepada y sama mx tambah c yang cikgu ajar pada minggu lepas. Contohnya, tukarkan kepada y sama dengan mx tambah c. Ni yang kita belajar minggu lepas. Okey, hari ni x tukarkan kepada x per a tambah y per b sama dengan 1. Okey, kita kemas yang minggu lepas dulu sebelum cikgu cerita yang ni. Okey, 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, ni soalan dia 2x tambah 3y. Kita tukar soalan dulu. Kita nampak beza. Okey, dia kata 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, bagaimana kita nak tukar kepada y sama dengan mx tambah c? Maksudnya hanya y saja berada di sebelah kiri. Selain daripada y mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Maka nombor apa yang kita kena pindahkan dulu? 2x. Jadi tinggal 3y sama dengan 12. Okey, ini positif. Main sini akan jadi negatif. Tolak 2x. Y sama dengan, okey, 12. Okey, 12. Dia kena, kalau kamu nak buat macam ni boleh. Tolak 2x per 3y kan, 3, ataupun 12 per 3 tolak 2x per 3. Kalau persamaan linear biasa kita akan buat macam ni lah. Tapi memandangkan kita nak matikan dia, kita nak kecilkan nilai tu, kamu buat asing ya macam ni. Supaya apa? Supaya kalau nanti kalau cikgu buat macam ni, kalau cikgu potong, yang ni boleh potong, yang ni boleh potong kan. Tapi untuk mengelakkan kamu terkeliru, kamu buat asing macam ni. Sama antara dalam pecahan kita belajar di sekolah rendah dulu. Kalau dia tulis 2 per 3 tambah 1 per 3, kalau sekolah rendah dulu cikgu akan tulis kamu, okey, 1 tambah 2 tambah 1 per 3. Sama kan dua ni kan. Jadi sama juga dengan konsep ni. Okey, jadi supaya apa? Supaya kita nak matikan dia ni. 12 dengan 3 boleh dimatikan. Potong 1, potong 4. Okey, 2 dengan 3 tak boleh. Maka dia akan jadi y sama dengan 4 tolak 2x per 3. Okey, ni dalam format. Okey, ni kalau ikut keadaan macam ni, ini y tak ikut apa? Tak ikut y sama dengan mx tambah c ke? Okey, m mesti melekat dengan x. Kalau tengok di sini, okey, ini adalah nilai y, tak ada masalah. Ini y.
ini adalah MS dan ini adalah C. Jadi Y kita tak ikut lagi format Y sama dengan MS tambah C. Jadi kamu kena letak jawapan dia adalah Y sama dengan negatif 2x per 3 tambah 4 ni positif kan, tambah 4. Maka inilah bentuk format Y sama dengan MS tambah C. Nampak? Sebab apa kita terbalikkan? Sebab C dulu baru Y. Jadi kita kena tukarkan kedudukan dia ni. Belakang ni dah betul dah. Kedudukan ini perlu ditukar mengikut format Y sama dengan MS tambah C. Sekarang ni pada kita punya jalan kerja ni, C duduk depan kan, kita pindahkan C di belakang. C ni positif, mari belakang, negatif 2/3 ni ke depan. Maka dapatlah dalam keadaan jawapan Y sama dengan MS tambah C. Faham kan cakap tu? Ni dia, ni kali ikut ni dia tunjuk jalan kerja yang kedua. Ya. Soalan? Boleh tak kalau per 3 tu kita tulis sekali di bawah 4 ke dia kena di bawah 2 je? 3 di bawah 4. Apa? Soalan balik. Contoh cuba sebut. Y sama dengan negatif 2x tambah 4 per dengan 3. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kan tadi kita 12 4 ni terhasil daripada 12 bahagi 3 kan? Bahagian kalau bahagian 12 ni 3 dia dah mati dah. Nampak? 12 per 3 kan, kita dah matikan kan. 3 dah jadi 1, 12 dah jadi 4. Jadi kita tak boleh tak 4 ni dia sebenarnya per 1. Dia ni sebenarnya per 1. Nampak? Jadi sebutan dia tak sama dengan negatif 2x per 3. Negatif 2x ni kita tak matikan dia. Jadi 4 tu kekal. Dia dah jadi nombor bulat, dia dah tak jadi nombor pecahan lah. Daripada 12 per 3 kita matikan dia, daripada nombor pecahan 12 per 3 menjadi 4 kan. 4 tu positif lah. 4 tu nombor bulat, dia per 1. Jadi yang 2 per 3 tu dia kekal pecahan. Sebab kita tak usik dia tadi, kita tak boleh matikan dia. Nampak? Boleh lah? Okey, kita pergi kepada ini. Daripada persamaan ini, soalan akan minta tukarkan kepada X per A. Cuma nak tukar X per A kan. Tadi soalan minta 2. Di sini soalan minta 2. Pertama ni dia minta tukarkan dalam bentuk macam ni. Yang kedua tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Daripada persamaan yang diberikan ni lah, A 2x tambah 3y sama 12. Ni cikgu tunjuk yang situasi kedua dulu kan, sebab kita dah belajar pada minggu lepas bagaimana nak menukarkan persamaan ini kepada Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita pastikan Y sahaja berada di sebelah kiri, manakala selain daripada Y kita pindah ke sebelah kanan. Untuk situasi yang kedua, permintaan dia yang soalan yang pertama ni, dia suruh gantikan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Bagaimana kita nak tukarkan? Soalan dia tadi dia dah bagi dah. Sana. Ni kita kena guna macam persamaan linear lah. Kita mengubah, kita macam persamaan yang diberikan ni umpama Lego lah. Kamu umpama Lego, kita hanya pindah-pindahkan dia saja menggunakan konsep persamaan linear. Soalan bagi 2x tambah 3y sama dengan 12.
Okey. 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, bagaimana kita nak ubah persamaan ini kepada bentuk yang diminta? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. Konsep kita ambil sana. Okey. Dia nak di sini. Okey, X okey. Kawasan dia okey, ini A. Tak nampak hijau. Okey, kena ambil hijau orange lah. Okey, dia kata okey, ini A, ini B dan ini C. Ini format dia yang kita kena ikut. Di sini dia dah ada X dan Y sama dengan 1. Jadi apa yang kita kena ubah adalah benda ni lah, supaya dia mengikut format dia. Okey, sekarang ni okey, 12. Simple je. Kamu kena jadikan 12 ni menjadi 1. Okey, kamu kena ingat konsep persamaan linear. Kalau kita pindahkan dia melepasi sama dengan, automatik simbol dia akan berubah kan. Okey, 12 ni adalah 1 darab 12. 1 darab 12. Okey, objektif kita nak jadikan 12 ni menjadi 1, maka kita kena pindahkan 12 ni. Okey, 12 ni kita pindahkan ke sebelah sana. Okey, 12 pindah sebelah sana. Yang tinggal hanya 1. 12 pindah ke sana. 12 dalam keadaan darab kan. 1 darab 12. Kalau kita pecahkan balik, kita kembangkan balik nombor 12 ni, sebenarnya apa-apa nombor dia akan darab, nombor bulat dia akan darab 1 lah. Sebab objektif kita nak supaya dia menjadi 1 di sini. Maka 12 ni kita pindahkan 12. Bila 12 kita pindahkan, apa? 2x akan bahagi dengan 12 tambah 3y pun akan bahagi dengan 12 sama dengan 1. Okey. Kalau di sini ada dua sebutan, 2x dengan 3y. Andai kata konsep sama linear ni, kalau ada 5 sebutan di sini, semua kelima-lima sebutan ni akan bahagi dengan 12. Itu konsep dah. Sama juga kalau darab. Kalau main sini bahagi, main sini darab, dia akan darab semua sebutan-sebutan di sebelah. Okey, jadi di sini ada dua sebutan, 2x dan 3y kan. Jadi 12 ni akan bahagi dengan 2x dan 12 ni akan bahagi dengan 3y. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, daripada sini baru kita matikan dia. Objektif kita supaya kita mengikut format yang diminta oleh soalan. Format dia apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi 12 dengan 2 boleh dimatikan. 2 bagi 1, 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6. Okey, 3 CP3, okey 1. Jadi 4 kan? Betul tak? Okey. Jadi okey, 1x tu maksudnya x sajalah. Kita tak perlu tulis pun 1 ni. 1 ni akan jadi hidden lah. 1x tu maksudnya x saja. Okey, jadi atas dah mati lah, dah habis lah x. Jadi tinggal x, bawah dia per 6 tambah y per 4 sama dengan 1. Maka ikut tak format ni? Sama tak format dah? Okey, sama. Maka inilah jawapan dia. Kita dah mengubah persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12 menjadi x. Jadi dia sebenarnya nilai yang sama. Okey, kita dah ubahkan yang ni menjadi format yang diberikan. Nampak? Okey, kita pergi pada contoh. Cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, tak apa, kita bagi contoh yang kedua. Kita buat apa, persamaan daripada y sama ms tambah c. Kita ubah kepada bentuk yang diminta oleh soalan lah. Kalau soalan nak bentuk xa ax tambah by sama dengan c, ataupun x
per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita kena ingat sini adalah X dan Y tidak akan berubah. A B ni sama ada pintasan apa? Sama ada keturunan dengan B ni adalah pintasan Y. Okey, kita tengok pada contoh yang ke. Okey, ni soalan ni ada dua soalan kan? Okey, betul. Soalan tadi ada 2 soalan. Kita ulang ni balik. Kita ambil. Okey, kita pergi pada soalan B. Tadi soalan A. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B. Kamu tengok. Okey, dia kata apa? Ni soalan B. 3x tambah 3x tolak 5y sama dengan 15. Maka tukarkan dia kepada bentuk yang pertama dan tukarkan kepada bentuk yang kedua. Okey, cikgu pergi pada bentuk yang pertama dulu. Okey. 3x tolak 5 y sama dengan 15. Okey, dia kata tukarkan kepada bentuk x per A tambah y per B sama dengan 1. Okey. Allah. Selesai. Okey, cikgu ni. Okey. Tengoklah. Okey, sekarang ni objektif kita adalah sebelah sini, sebelah kanan ni nak jadikan 1. Sebelah kanan ni sama dengan 1. Dan kamu kena ingat, okey, nombor 15 ni apa hidden number dia? Hidden number kita akan keluarkan apabila kita perlu. Antara hidden number yang ada di sini 15 ni sebenarnya dia darab 1. Tu hidden dia. Dia kuasa 1. Hidden dia per 1. Satu mana yang kita nak? Sekarang ni satu ini kita perlu keluarkan darab 1. Sesuatu nombor pula dia ada hidden number kan. Hidden number 1 ni. Per 1 darab 1 kuasa 1. Okey, jadi kita objektif kita nak jadikan 15 ni menjadi 1, makna kita kena guna darab 1 ni keluarkan dia. Jadi darab 1 15 ni kita pindahkan ke 15 ni pindahkan ke sebelah kiri. Maka yang tinggal adalah 1 saja. Maka 15 kiri. Maka 15 ni 15 darab 1. Darab main sini akan jadi bahagi. Ingat pasangan dah. Darab main sini akan jadi bahagi. Maka 3x akan bahagi dengan 15. Okey, tolak 5y akan bahagi dengan 15. Sama dengan yang tinggal hanya 1. Okey, 3 bahagi 15. 3 bahagi 15 5 kan. Okey, 3 bahagi 15 mana lah. Okey, potong 1, potong 5, potong 1, potong 15 bahagi 5 3. Okey, jadi jawapan dia adalah okey, 1x akan jadi x saja. Hidden lah. 1 tu akan hidden. 1x per 5 tolak 1y per 3 sama dengan 1. Maka ini jawapan dia. Maka x per 5 tolak y per 3 sama dengan 1. Maka ini format dia. Jelas lah. Boleh. Okey, kita pergi pada permintaan dia yang kedua. Tukarkan persamaan berikut kepada y sama dengan ms tambah c. Ni tak ada masalah. Yang ni kita dah buat dah sebelum ni. Okey, jadi tukarkan 3x tolak 5y sama dengan 15. Tukarkan dia kepada y sama dengan mx tambah c. Okey, y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi y saja berada di sebelah kiri. Selain pada y, kita pindahkan sebelah kanan. Okey, jadi
apa dia? Kita pindahkan ni. Okey. Ni jadi yang tinggal negatif 5y sama dengan 15. Okey. 3x positif mesti akan jadi negatif 3x. Okey. Y sama dengan negatif negatif pula. 15 bahagi negatif 5. Okey. 15 bahagi negatif 5 tolak negatif. Okey, ni tolak 3x bahagi negatif 5. Okey. Y sama dengan negatif. Okey, potong lah. 1 potong 3. Jadi negatif 3. Okey, negatif ni negatif bertemu negatif di bawah. Negatif di atas bertemu negatif. Negatif bagi negatif akan jadi positif. 3x per 5. Okey, maka jawapan dia y sama dengan mx. Ini belum lagi. X ni berada kat belakang kan. Maka kita kena terbalikkan dia. X ni kita ambil warna lain. Supaya ikut format dia lah. Format S, ms dulu berada depan, baru C belakang. Negatif 3 ni adalah C. Okey, kecerunan ni biasa dia melekat dengan X. Pindahkan belakang. Jadi y sama dengan 3x per 5 tolak 3. Maka itulah jawapan dia. Dah sah? Ni lah format y sama dengan mx tambah c. Dia kira untuk tajuk ni kita kena banyak guna konsep persamaan linear lah. Kita akan ubahkan kedudukan sesuatu nombor tu mengikut format yang dia minta. Okey, kalau dia nak y sama dengan mx tambah c, dia kamu kena ingat di sini simbol tak berubah sebab dia tak melepasi sama dengan. Negatif 3 kita pindahkan dia ke belakang jadi negatif 3. Positif 3x tambah y, kita hanya pindahkan kedudukan dia dalam barisan dia. Dia duduk di tempat yang sama tapi kita pindah kedudukan barisan dia. Yang depan duduk belakang, belakang duduk depan. Jadi simbol dia tak berubah. Andai kata kita ubah melepasi sama dengan, barulah simbol tu akan berubah. Itu di bawah konsep persamaan linear lah. Jadi menjawab soalan untuk format yang pertama, dia minta dalam bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. Ini x per 5 tolak y per 3 sama dengan 1. Maksudnya a dengan b ni nilai dia akan berubah-ubah. Sebab tu dia letak a dengan b. Dia tak letak tetap nombor x per 2 sama y per 3. Tak, dia tak akan letak. Dia akan letak abjad. Supaya apa? Abjad ni nilainya berubah. Okey. X dan y pun nilai dia berubah, tapi dia x ni merujuk pada paksi x dan y merujuk pada paksi y. Dia akan berubah juga ikut paksi y tu. Jadi yang bawah ni dia akan berubah. Okey. Jadi soalan dia, contoh ni soalan cikgu tambah. Okey, daripada persamaan ini. Okey, soalan yang kedua. Apakah kecerunan, dan yang kedua apakah dia punya pintasan y. Okey, kita boleh ambil terus di sini. Kecerunan dia adalah 3 per kecerunan sama dengan 3 per 5. Manakala pintasan y sama dengan negatif 3. Okey, jadi kalau soalan tu tambah lah. Jadi kita tengok pada contoh soalan lah. Okey. Contoh 3. Okey, contoh 4. Okey, contoh yang keempat. Kita ambil. Okey, contoh yang keempat, dia minta tukar dalam bentuk format apa?
Okey, ini contoh 4. Kita ambil siap-siap contoh 5. Masa nak habis dah. Okey, sekejap lagi kalau terputus kita sambung sikit lagi lah. Tambah sikit lagi. Okey, contoh 5 ni cikgu letak page yang seterusnya. Okey, contoh 4. Okey. Okey, contoh yang keempat, dia kata tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk. Okey, di sini ada dua bentuk yang kita nak tukar. Okey, sesuatu persamaan garis lurus tak ada masalah kita nak ubahkan dia apa? Dalam bentuk apa-apa pun. Yang penting syaratnya kita menggunakan konsep persamaan linear lah sebenarnya. Garis lurus ni persamaan. Okey, di sini soalan diberi dan dia minta kita ubahkan dalam bentuk yang pertama dan ubah yang dalam bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama adalah bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang diberikan adalah, okey, di sini kamu tengok. Di sini nilai X. Okey, format yang pertama, bentuk yang pertama, soalan A. Okey, format yang pertama dia kata tukar dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey, AX. Okey, kita salin soalan dah. Kita bagi nampak lain sikit kan. Okey, tak. Okey, soalan dia adalah X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, sekarang ni, okey, kamu tengok ni. Okey, sekarang ni kamu nak ubahkan X apa dah? AX tambah BY sama dengan C. Okey, sekarang ni nombor soalan yang diberikan dalam bentuk pecahan. Okey, dia minta dalam bukan bentuk pecahan. X tu tidak dalam bentuk pecahan, Y pun bukan dalam bentuk pecahan. Jadi kamu kena ubahlah yang ni. Okey, kamu kena guna konsep pecahan biasa. Okey, X per 6 tambah Y per 3. Okey, sebutan dia sama tak? Sebutan di bawah tak sama. X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Okey, sebelum kita pindahkan ke sebelah kanan, pertama kita kena samakan sebutan dia ni. Okey, macam mana nak samakan sebutan? Okey, samakan sebutan. Okey, 6 dengan 3 dia di bawah sifir yang sama, maka kita boleh jadikan dia sama. 3 boleh jadi 6. Syarat dia darab apa? Darab 3 darab berapa? 6. 3 darab 2 kan? 3 darab 2. Apabila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Dia akan jadi X tambah 2Y per 6 sama dengan 1. Jadi bila sebutan dia sama, kita boleh samakan dia terus di bawah kan. Maka X tambah 2Y sama dengan, okey, 6 bahagi pindah main sini akan jadi 6 bahagi main sini akan jadi darab. Jadi 1 darab 6 apa? Jadi 6. 1 darab 6, 6. Maka inilah format dia. Ini adalah format AX tambah, ini adalah format apa? Inilah format dia. Jawapan dia. Betul ni. Jawapan dia, format dia adalah AX tambah BY sama dengan C. Maka inilah C. Ni C. Ni adalah C.
Ini adalah BY, ini adalah AX. AX ni, A ni sama dengan 1. A ni sama dengan 1 sebab tu dia tak nampak. B ni sama dengan 2. Y. Maka ni jawapan dia. Nah. Okey, kita pergi pada ni lah. Nanti kita tunjuk lagi. Dia kena selalu buat, insya-Allah kamu cekak lah ni. Okey, kita pergi pada permintaan yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Okey, tadi yang pertama. Oh, tak boleh. Sat. Okey, kita jaga sambung. Okey, soalan yang soalan A bahagian kedua. Kita naik slow lah. Okay, tak apa. Nanti siapa yang ni akan tengok balik lah. Okay, kita pergi pada soalan yang kedua. Tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okay, soalan dia, soalan dia salah ke? Internet slow ke? Okey, soalan dia X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Okey, yang langkah mudah ya. Kita tukarkan macam tadi. Okey, kamu cak Okey, samakan penyebut darab 2 X tambah 2Y per 6 sama dengan 1. X tambah 2Y sama dengan 6. Okey.
kita nak jadikan Y saja berada di depan, manakala pada Y akan pindah ke sebelah kiri lah. Okey, 2Y sama dengan 6. X positif mesti akan jadi negatif X. Okey, Y sama dengan, okey, darab 2 ni darab mesti akan jadi bahagi. Y sama dengan 6 bahagi 2 tolak X bahagi 2. Maka Y sama dengan potong 1 potong 3. 3 tolak X per 2. Y sama dengan, okey, kita nak tukarkan bentuk format Y sama dengan MX tambah C. Maka X ni mesti berada depan. Negatif X per 2 tambah 3. Maka inilah format Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekejap lah, cikgu nak kena balas. Okey, okey, kita pergi kepada contoh soalan yang ke okey, soalan yang kedua. Jalan lagi kau ikut punya ni. Okey, sana cikgu pergi pada contoh yang kedua. Okey, soalan B. Tak apa siapa yang ni. Okey, soalan B. Soalan B nombor 1. Okey, soalan dia adalah dia suruh tukarkan dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey, soalan dia okey, soalan dia adalah negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey, negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Kita tukarkan ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C lah. Okey, sekarang ni X penyebut dia 2, Y penyebut dia 4. Kita boleh samakan penyebut tersebut dengan darab 2 jadikan 4. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2. 2 darab 2, maka S pun kena darab 2. Yang akan jadi negatif 2X tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey, 4 pindah pergi sana. 4 pindah pergi sana, negatif 2X tambah Y sama dengan 4. Maka ni jawapan dia. Okey, jawapan untuk format yang pertama, ini jawapan dia. Okey, kita pergi pada format yang kedua. Okey, soalan yang soalan 2B. Okey, soalan yang kedua. Format yang kedua, dia kata tukarkan soalan tersebut dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia adalah okey, kita ambil terus langkah kerja yang pertama kita tadi. Kita shortcut terus. Kita tak perlu ni kan. Kamu shortcut terus, ambil terus yang ni. Okey, kita ambil terus yang ni. Kita nak ubahkan terus.
Okey, negatif 2x tambah y sama dengan 4. Okey, kita nak tukar y. Y saja berada di sebelah kiri, maka y sama dengan 4. Tolak jadi positif. Positif 2x. Okey, y sama dengan mx. X ni m dulu, m mesti ms dulu, baru c ni adalah di belakang. 4 ni adalah c, maka y sama dengan 2x tambah 4. Kita ubah ya. Kita ubah yang ni pergi ke depan, yang ni pindah ke belakang sikit. Okey. Jadi ni jawapan dia. Soalan dia simple je. Dah dapat jawapan untuk soalan B lah. Okey, kita pergi pada contoh yang kelima. Okey, tukarkan persamaan garis lurus berikut kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan YX X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, kamu mesti tukarkan persamaan. Persamaan ni dia tak lari lah dengan konsep persamaan linear. Kita hanya ubah-ubah nombor je mengikut supaya dia menjadi format yang diminta oleh soalan. Okey, contoh ni, di sini dia minta kita buat dalam, tukarkan persamaan ni dalam dua bentuk. Ni ni bentuk yang pertama, ni adalah bentuk yang kedua. Okey, kalau tengok sini, okey, soalan A. Okey, tukarkan dalam bentuk yang pertama. Bentuk apa? Bentuk dia yang pertama, bentuk dia AX tambah BY sama dengan C. Okey, apa soalan dia? Dan ni adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dia suruh ubah macam tu. Okey, tengok Okey, apa soalan dia? Soalan dia, ni soalan, Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okey, dia objektif dia supaya AX tambah BY sama dengan C. Okey. Okey, X dia kat mana? Ni Y. Y dah ada di sini, X dia berada di sini. Maka X ni perlu diubah ke depan. X ni perlu dipindahkan. Maka kita pindahkan 2X ni ke depan. Yang jadi, okey, negatif akan jadi positif. X duduk depan. Okey, jadi 2X tambah Y sama dengan 8. Okey, 2X tambah Y sama dengan 8. Okey, betul lah. Jadi ada ni jawapan dia ni. Okey. Sebab apa? Sebab dia dah ikut format dia. Kita hanya perlu gerakkan saja. Gerakkan saja supaya dia mengikut format. Kamu tak perlu cari, kita hanya perlu macam Lego lah, pindah-pindah ikut format yang diberikan. Contohnya AX, okey, ni 2X tambah BY, ni Y. Maksudnya B ni sama dengan 1 lah. Sama dengan 18. Ni jawapan dia. Simple je kan. Okey, sama juga yang ni. Kita tengok yang ni. Yang ni dia suruh tukarkan X dan Y tu dalam bentuk pecahan. Tukarkan X dan Y ni dalam bentuk pecahan. Okey, soalan dia, Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okey, kita ambil terus, kita shortcut terus yang ni. Jadi aku tak perlu tunjuk step yang sama. Sebab apa? Sebab dia dah ikut format. X tambah Y sama dengan 1 kan. X di depan, Y sama dengan 1. Kita ambil yang ni. Okey, tulis 2X tambah Y sama dengan 8. Nilai dia sama. Okey, jadi 8 ni perlu menjadikan 8 ni perlu jadi 1. Maka kalau kita kembangkan dia ni, adalah 1 darab 8. 1 darab 8. 8 ni perlu dipindahkan. Maka 2X per 8 tambah Y per 8 sama dengan 1. 8 ni kita dah pindah ke depan, maka yang tinggal adalah 1 lah. Maka 2 dengan 8, 2 potong jadi 1, 8 jadi 4. Maka yang tinggal adalah X per 4 tambah Y per 8
sama dengan 1. Maka ikutlah format dia. Format bagi soalan yang kedua, dia suruh ubah kan. Okey, kita pergi pada contoh B. Cikgu bagi contoh B lah. Okey, contoh B. Okey, ini soalan B. Okey, soalan dia Y sama dengan 3X tambah 6. Tukarkan dalam bentuk yang pertama AX tambah BY sama dengan C. Okey, AX. Okey, ingat langkah pertama kita kena ikut format dia, X tambah Y sama dengan C. Tu konsep dah. Okey, soalan dia Y sama dengan 3X tambah 6. Okey, susunan dia X depan tambah Y sama dengan C. Sekarang ni X ni perlu dipindahkan ke depan. Okey, jadi positif akan jadi negatif. Negatif 3X tambah Y sama dengan 6. Itulah format dah. Okey, tak ada ubah apa-apa. Langkah pertama siap. Supaya dia AX A tu sama dengan negatif 3X. Biasa akan melekat lah X ni. A dengan X ni dia akan melekat. Jadi dia akan berubah nombor tu. Okey, Y sama dengan 6. Okey, itu jawapan dia. Tak dah habis cikgu cerita, dah dapat jawapan. Cikgu berbuntu nak cerita. Tak dah habis cerita, dapat jawapan. Okey, pergi pada soalan yang okey, soalan B, format yang kedua. Format apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, okey, tukarkan dalam bentuk X dan Y ni dalam bentuk pecahan dan sama dengan 1. Okey, kita ambil terus je ni. Cikgu shortcut terus, kita ambil terus langkah kerja ni, kita sambung terus. Negatif 3X tambah Y sama dengan 6. 6 ni kita jadikan 1. Okey, 6 kita pindahkan ke sebelah sana. Okey, 6 ni 1 darab 6 kan, 1 darab 6. Kita pindahkan 6 ke sebelah sana, yang tinggal 1. 1 je tinggal. 6 kita pindah sebelah ni. Jadi negatif 3X per 6 tambah Y per 6. Okey, jadi matikan. 3 potong jadi 1 2. Okey, negatif X per 2 tambah Y per 6 sama dengan 1. Maka ini jawapan dia. Simple kan? Okey, cuba ulang balik latihan ni. Dia sebenarnya konsep dia konsep persamaan linear. Okey, apa yang kita kena buat adalah mengubah kedudukan nombor ini menjadi format yang diminta oleh soalan. Okey, tengok. Contoh 5. Okey, uji minda. Okey, 9.1b. Lepas ni kamu cuba buat soalan uji minda 9.1b. Sementara tu cikgu tunjuk dulu contoh. Okey, bagi habis ni sikit, lepas tu kita habis. Okey, 9.1b. Okey, menukar. Okey, tuliskan persamaan berikut dalam bentuk bentuk tu lah. Dia tak boleh lari daripada 3 bentuk lah. Y sama dengan mx tambah c. Y sama mx tambah c tu adalah core dia dalam persamaan garis lurus. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1, ataupun dalam bentuk
AX tambah BY sama dengan C. Dia ada 3 bentuk lah yang di sini, dan ketiga-tiga bentuk ni kita boleh ubah-ubah. Dia sama ada Y sama dengan MX tambah C, ataupun bentuk dia kita boleh convert dia ke dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1, ataupun dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey, jadi benda ni kita boleh ubah-ubah dia. Kita boleh ubah. Yang ni boleh jadi macam ni, yang ni pun boleh jadi macam ni. Kita ubah, kita guna kaedah kita panggil persamaan linear. Kita ubah-ubah nombor tersebut. Yang penting nilai X dan nilai Y ni tetap lah. X dan Y ni dia dalam persamaan tu dia akan ada nilai X dan nilai Y. Biasanya diberi lah nilai X dan Y tu dalam persamaan pun dia akan tulis XY. Dia tak akan jadi PQRS, tak akan jadi. Sebab S merujuk pada paksi S dan Y merujuk pada paksi Y. Jadi diberi persamaan tu, dalam sesuatu persamaan contohnya diberi contohnya 3Y tambah 10 sama dengan 2X. Dia mesti akan ada nilai X dan nilai Y. Dia tak akan jadi 3P tambah 10 sama dengan 2X. Tak akan jadi macam tu. Sebab itu bukan merujuk pada graf tu. Kalau merujuk pada graf, dia mesti ada paksi X dan paksi Y. Dan daripada persamaan ini kita boleh ubahkan dalam bentuk 3 keadaan ni. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua dan keadaan yang ketiga. Dan soalan 9.1b ni, daripada Y sama dengan MX tambah C, tukarkan kepada AX tambah BY sama dengan C. Ataupun daripada AX tambah BY sama dengan C, tukarkan bentuk A per A, S per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi kita hanya ubah-ubah je nombor. Nak jadikan 1, pindahkan nilai ada, tinggal 1. Jadi pegang pada konsep persamaan linear yang kita belajar sebelum ni. Jadi kalau pegang pada konsep persamaan linear tu, faham maksud persamaan konsep tu, tak ada masalah untuk jawab soalan ni. Okey, kalau tengok pada soalan ni. Okey. Soalan ni, soalan 1 kan. Soalan 1, pindahkan persamaan berikut, tukarkan persamaan berikut kepada bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Okey, persamaan diberikan. Okey, soalan yang kedua, tukarkan persamaan yang diberikan ini kepada bentuk yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, tukarkan persamaan berikut dalam bentuk pertama, yang kedua. Dia macam ulang-ulang balik step yang cikgu tunjuk tadi. Kamu faham balik. Jadi satu soalan ni 2 jalan kerja kamu kena tunjuk. Satu soalan ni 2 jalan kerja. Okey, cikgu ambil satu. Cikgu ambil satu lah, masa kita terhad. Okey, cikgu ambil satu. Contohnya soalan 1 B. Okey, 1B. 7X tambah 2Y sama dengan 28. Okey. Format yang pertama dan dia minta adalah tukarkan dalam bentuk X per A, dalam bentuk pecahan ni maksud dah, tambah Y per B sama dengan 1. Dan format yang kedua dia suruh tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita tukarkan. Okey, 7X tambah 2Y sama dengan 28. Okey, tukarkan dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan. Okey, 28 ni menjadi 1 kan? Maka kita tulis balik 7X tambah 2Y sama dengan 28 ni pindah pergi sana. 28 ni dia darat dengan 1 kan? Okey, 28 ni pergi sana. Okey, 7X ya. Kadang-kadang dia hang. Tujuh X bahagi 28 tambah 2Y bahagi dengan 28 sama dengan 1. Okey, 7 dengan 28. 7 bagi 28 apa? Kita tengok.
kat CP. 7 bagi bawah 4 potong 1 potong 4 kan. Okey, jadi dapat sini X per 4 tambah, okey, 2 bagi 28 14 kan. Okey, jadi Y per 14 sama dengan 1. Dapat format yang pertama. Dia format itulah. Okey, format ni dah jadi kan. Okey, pergi pada yang kedua. Okey, yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Kamu ambil terus yang ni, kamu tak perlu ambil yang pecahan ni. Yang pecahan ni dah jadi rumit balik. Kita ambil yang mana paling hampir dengan Y sama dengan MX tambah C. Yang paling hampir adalah soalan dia. Okey, 7X tambah 2Y sama dengan 28. Okey, Y saja berada di sini, di belah kiri. Selain itu pindah belah kanan. Jadi 2Y sama dengan 28. Tolak ni positif, macam ni akan jadi negatif 7X. Okey, Y sama dengan, yang ni darab, macam ni akan jadi bahagi. Okey, 28 bahagi 2 tolak 7X bahagi 2. 28 bahagi 2 14 kan. Y sama dengan 14 tolak 7X per 2. Okey, yang ni tak ikut format lagi. Y sama dengan MX, X dulu baru tambah C. Maka kita terbalikkan dia ni. Yang ni pergi belakang, yang ni mari depan. Okey, Y sama dengan negatif 7X per 2 tambah 14. Maka inilah format dia. Maksudnya Y sama dengan MX. M kecurunan. Kecurunan dia adalah negatif 7 per 2. C dia, pintasan Y dia adalah 14. Ini jawapan dia. Okey, cikgu ambil satu kan. Okey, jadi selesai untuk soalan ni. Cuba buat soalan A, C dan D. Okey, soalan B. Okey, 2B. Cikgu ambil 2. Salah, 2 mana pun. Okey, cikgu ambil soalan nombor 2 D. Soalan yang kedua D. Okey, soalan yang format yang pertama yang diminta adalah soalan dia apa? Okey, 2x per 3 tolak Y per 4 sama dengan 1. Okey, dia jadi dekat. Okey, sama dengan 1. Okey, diberi soalan dalam bentuk pecahan. X pecahan sama dengan 1. Okey, dia bagi format ni, format yang kedua. Okey, soalan, kalau soalan pertama format dia bentuk persamaan biasa. Okey, soalan yang kedua dia bagi dalam bentuk format X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dia bagi format yang kedua. Jadi tukarkan dalam bentuk, soalan ni perlu ditukarkan kepada dua bentuk. Bentuk apa yang soalan dia minta? AX tambah BY sama dengan C. Dan format yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Okey, AX. Okey, kalau kamu tengok di sini 2x per 3 tolak Y per 4 sama dengan 1. Okey, adakah sebutan di bawah ni sama? Macam mana kita nak samakan sebutan di bawah? Okey, memandangkan 3 dengan 4 ni tak ada dalam CP yang sama, maka kita kena darab. Kita guna kaedah pecahan biasa, pecahan yang kita belajar biasa sekolah rendah dulu. Kita samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Kita darab silang dia panggil. 3 akan darab 4 akan darab 3. Supaya apa? Objektif kita supaya penyebut di bawah ni menjadi sama. Maka
4 darab 3, atas buangkan darab 3. Bawah darab 4, atas buang darab 4. Jadi 4 kali 2 8x tolak 3y per 12 kan, sama dengan 1. Baru betul. Jadi 12 pindah pergi sana. Jadi 8x tolak 3y sama dengan 12. Okey, itu untuk format yang pertama. Format yang kedua, y sama dengan ms tambah c. Kita ambil terus yang ni. Okey, kita ambil terus yang ni untuk sambungkan langkah kerja kita. Okey, 8x tolak 3y sama dengan 12. Okey, y saja kita nak depan kan, maka negatif 3y sama dengan 12 tolak 8x. Maka y sama dengan 12. Okey, negatif 3 darab mesti akan jadi b bahagi negatif 3 tolak 8x bahagi negatif 3. Okey, 12 dengan 3 potong 1 potong 4 kan. Okey, jadi y sama dengan negatif 4. Ingat ni negatif 1 ni bawah ni. Negatif 1 bahagi positif. Positif bagi negatif akan jadi negatif 4. Okey, tolak ini negatif 8 bahagi negatif 3 akan jadi positif. Positif 8x per 3. Okey, y sama dengan ms. Jadi s m ni kena pindah ke belakang, s ni kena mengisi ke depan. Jadi y sama dengan 8x per 3 tolak 4. Maka ni jawapan dia. Ni dalam bentuk y sama dengan mx tambah c lah. Y sama dengan ms tambah c. Jadi m dia adalah, kecerunan dia adalah 8 per 3. C dia adalah negatif 4. Okey, jadi jawab soalan ini. Okey, untuk soalan nombor 3 sama je. Jadi kamu cuba ubah. Okey, cikgu nak cuba kamu buat soalan ni. Soalan 1, 2 dan 3. Kalau ada soalan, kamu boleh WhatsApp terus direct cikgu, tanya macam mana, nanti cikgu akan tunjuk dia. Boleh? Kalau ada apa-apa, boleh tanya cikgu nah. Mungkin kelas kita untuk hari ni setakat ni saja. Nanti kita akan sambung lagi pada next. Cikgu harap mudah hari ni 3 format yang kita ubah. Yang kalau kita tengok sini perkaitan hari ni, kesimpulan lah cikgu nak bagi tahu. Hari ni kita sesuatu persamaan. Okey, hari ni kamu dah mahir dah dengan y sama dengan mx tambah c. Okey, kita ada kaedah kedua, x per a tambah y per b. Sama ada kamu boleh ubah x per a tambah y per b sama dengan 1. Sama ada, okey, dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, ataupun kamu nak ubah balik ni kepada sini, boleh. Ataupun yang ketiga, apa dia? ax tambah by sama dengan c. Okey, sama ada y sama dengan ms tambah c, ataupun yang ni ke sini pun boleh. Okey, ataupun x per a tambah y per b sama dengan 1. Tukarkan ke dalam bentuk ax tambah by sama dengan c, ataupun daripada ax tambah by sama dengan c, tukarkan dalam bentuk ni pun boleh. Jadi hari ni kita dah belajar cara apa yang cikgu terangkan hari ni adalah mengubah benda ni. Nak ubah benda ni mudah apabila kita pegang pada konsep persamaan linear. Guna konsep persamaan linear untuk mengubah format-format inilah. Jadi cuba buat latihan cikgu bagi, latihan 9.1b, dan faham balik konsep ni. Dia takkan lari lah daripada konsep ni, persamaan. Okey, menukarkan persamaan yang diberikan. Contohnya persamaan umum lah dia bagi contoh.
Kalau tengok contoh soalan ni, dia kata okey 3x tolak 4y sama dengan 12. Maksudnya umum, persamaan umum 3x tambah 4y sama dengan 24. Okey, daripada persamaan ini tukarkan kepada bentuk y sama dengan ms tambah c. Okey, daripada y sama dengan ms tambah c tukar pada x per a tambah y per b sama dengan 1, ataupun tukarkan ni. Daripada sini kamu akan boleh ubah-ubah kan, tetapi nilai dia tak akan berubah sebenarnya. Cuma yang berubah adalah dari segi format. Format persamaan. Okey, format persamaan tu dia akan berubah-ubah, tapi nilai dia tetap sama. Jadi apa yang kamu faham ni, kita tengok pada okey, next class kita akan masuk apakah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut, hubungan dia. Okey, kita akan masuk muka surat 233 lah. Okey, insya-Allah setakat itu saja pada hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu, PM terus kat cikgu. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Okey, setakat itu saja kelas kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau tak ada apa, malam ni kita sambung. Kita bincangkan lagi malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.